أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan ke lapangan waktu, ke lapangan minda untuk kita bersama-sama bersama tetamu jemputan kita pada pagi ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Rosli bin Mokhtar untuk kupasan tadabbur wahyu yang telah kita ikuti untuk beberapa siri. So, mari kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati dan diberi kefahaman dalam kita menuntut ilmu, memperbaiki diri untuk meneruskan kehidupan seharian kita. Tanpa menghalalkan masa, saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk sesi pada pagi ini. Kita silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada pagi ini dapat saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, di mana pada pagi ini insya-Allah saya akan mengupas beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Ini kita patah balik kepada surah Al-Baqarah kerana dalam siri ini saya akan mengupas tentang beberapa maksud penting dalam surah Al-Baqarah yang saya rasakan baik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada pagi ini insya-Allah kita akan terus menyambung lagi perbincangan yang sebelum ini kita telah buat dalam surah Al-Baqarah dan pada ayat 75 ya. Pada kali ini terus kepada ayat 75, iaitu satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu terlalu ingin? Tatma'un. Apakah kamu tamak? Tamak ni ialah keinginan yang melampau. Apakah kamu sangat mahu an yu'minu lakum, supaya mereka itu beriman kepada kamu? Ya, maksud mereka itu di sini ialah orang-orang Yahudi yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi berada di Madinah. Ya, masa Nabi berada di Mekah, mereka tak ada lagi orang Yahudi. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda berdepan juga dengan selain daripada orang Arab yang belum masuk Islam, baginda berdepan dengan orang Yahudi yang juga bukan saja tidak masuk Islam tapi mereka itu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu terlalu mahu? Apakah kamu tamak? Apakah kamu terlalu ingin mereka itu beriman kepada Allah? Wa qad kana fariqum minhum, sedangkan sebahagian, fariqun, satu kumpulan, satu pihak dari kalangan mereka itu yasma'una kalam Allah, mendengar kalam Allah. Kalam Allah di sini, apakah yang dimaksudkan dengan kalam Allah? Mereka telah mendengar kalam Allah, summa yuharrifunahu, kemudian mereka itu telah menyelewengkannya, mim ba'di ma aqalu, selepas mereka itu memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Sebenarnya ayat ini mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu sejarah di mana
kalau sekiranya orang Yahudi yang berada di depan Nabi SAW itu tidak mahu beriman, sebenarnya mereka ini sebenarnya berasal daripada satu kumpulan yang memang begitu perangai mereka, iaitu datuk nenek moyang mereka dulu telah mendapat ajaran Allah Subhanahu Wa Taala berupa kitab-kitab yang terdahulu, antaranya kitab Taurat, ya, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Kitab Injil pun kepada Bani Israel juga. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Tetapi mereka itu telah menyelewengkannya selepas mereka memahami. Jadi dalam sejarah Bani Israel yang lampau, antara kesalahan yang telah mereka lakukan ialah mereka telah menyelewengkan ajaran, bahkan bukan mereka menyelewengkan ajaran berupa kefahaman-kefahaman saja, tetapi mereka telah menyelewengkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada mereka. Jadi apa yang saya nak kupaskan di sini ialah kelihatan pada penampilannya ataupun pada sekali pandangnya, kita lihat ayat ini seolah-olah dia hanya menceritakan tentang perangai buruk Bani Israel, kaum Yahudi yang berdepan dengan Nabi SAW, yang mereka pun kalau nak kira orang yang berada depan Nabi tu, kaum Bani Israel yang berada depan Nabi, mereka tidak menyelewengkan kitab Allah, tapi yang menyelewengkan kitab Allah ni ialah datuk nenek moyang mereka dahulu. Ya, kerana Nabi Musa AS telah berlalunya zaman Nabi Musa ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya apakah yang nak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini? Okey, ini yang menarik perhatian saya sebab seperti yang kita tahu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tiba-tiba dicerita satu peristiwa lampau dalam keadaan Nabi berinteraksi dengan kumpulan tersebut. Ini sudah tentu mempunyai makna tersirat yang perlu kita faham dengan cermat, ya. Iaitu kalau kita lihat di sini, satu perkara kemuskilan kita ialah mengapa pula yang menyelewengkan kitab tu ialah generasi terdahulu, tetapi yang berdepan dengan Nabi Muhammad SAW ni ialah Bani Israel yang anak cucu cicit dah beberapa keturunan, banyak keturunan dah. Tapi mereka tetap dianggap sama. Mengapa? Kerana seseorang tu walaupun dia tidak melakukan kejahatan, tetapi kalau dia mengakui kejahatan tu, kalau dia mengiktiraf, dia tak menyelewengkan kitab Allah dari sudut dia yang ubah, tetapi dia masih lagi mengagungkan orang yang mengubah. Maknanya dia dan orang itu samalah. Sebab kalau awak tidak mengakui jenayah tersebut, sudah tentu awak memprotes, awak akan tidak bersetuju, awak menyatakan awak menolak. Tapi kalau awak masih bersama orang tu, seronok dengan dia, puji dia, maknanya awak masih lagi mengiktiraf kesalahan yang dia lakukan. Okey, jadi sebab itulah kaum Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW dianggap masih lagi sebentar ya, saya ada alam. Dianggap masih lagi bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Okay, itu satu perkara. Yang kedua ialah apakah sebenarnya panduan yang dapat kita ambil daripada ayat ini untuk diri kita. Ya. Apakah ayat panduan? Yang kelihatan di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan sifat Bani Israel yang tidak mendapat hidayah Allah. Apabila Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihantar Nabi Muhammad SAW, diturunkan kitab, sepatutnya Bani Israel menjadi orang yang beriman. Sebab
mereka adalah keturunan Nabi-Nabi. Mereka telah mendengar cerita tentang keesaan Allah. Mereka telah percaya tentang syurga, neraka, hari akhirat. Patutnya mereka menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang yang pertama untuk beriman. Tapi mengapakah mereka tidak berbuat demikian dan apakah yang menghalang mereka? Perkara ini sangat penting untuk kita tahu supaya kita menjadi orang yang sentiasa menerima kebenaran dan sentiasa tidak ketinggalan dalam menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya yang nak disampaikan oleh ayat. Di mana ayat ini menceritakan sebab mengapa Bani Israel itu telah terlepas dari mendapat hidayah Allah. Sedangkan seorang Muslim adalah seorang yang sangat mahukan dirinya itu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ataupun untuk berada dalam situasi yang dia berada pada jalan yang benar, bukan berada pada jalan yang salah. Seorang Muslim sensitif untuk tidak berada bersama orang-orang yang salah, bersama pada jalan yang salah. Sehingga kan orang Islam sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Berikanlah hidayah kepada kami. Jadi di sini ayat Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan jika kamu mahukan hidayah, kamu kena tahu juga perkara-perkara ataupun sebab-sebab yang menghalang ataupun yang menjadikan seseorang itu tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebab-sebab tersebut? Okey, di sini Tuhan kata yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Mereka telah mendengar kalam Allah tetapi mereka mengubahnya. Mim ba'di ma aqalu. Selepas mereka itu memahami. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Mereka sedar. Mereka yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW faham dan sedar dengan situasi itu. Jadi inilah sebab yang sentiasa berlaku di dalam kehidupan manusia. Apabila manusia ni dia tahu kebenaran, tahu dah perkara ni betul, summa yuharrifunahu, tetapi mereka mengubahnya setelah min ba'di ma aqaluh, selepas mereka memahaminya. Ini sangat bahaya. Kalau kita ada ciri-ciri ni, kita cepat-cepatlah menukar tabiat kita ni. Apa dia? Kita tahu sesuatu benda itu salah, tapi kita cuba untuk menjadikannya betul. Ataupun kita mengubahnya. Kita mengubah, mengaburi. Kita buat sesuatu yang biar dia jadi tak salah. Sedangkan dia salah sebenarnya. Dia ada orang yang cuba membenarkan tindakan dia. Contohnya kita bagi satu contoh yang lebih praktikal, iaitu seorang lelaki, seorang manusia, seorang orang yang buat suatu kesalahan. Okey, dia sedar benda ni salah. Tetapi dia tidak mahu mengakui benda itu salah, tapi dia cuba mencari alasan untuk membenarkan perbuatan. Okey, jadi orang yang demikian sudah tentu dia tidak akan mendapat hidayah Allah dari sudut dia tidak akan menyesal terhadap kesalahan yang dilakukan. Tak akan menyesal sebab dia bukannya nak mengaku benda itu salah, tapi dia cuba membenarkan, cuba mencari alasan, tapi sebenarnya siapa yang tertipu dalam keadaan ini? Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelaskan nanti. Okey. Jadi kalau kita telah seorang manusia itu sebenarnya mungkin saja terjebak ataupun terjatuh dalam sesuatu kesalahan. Itu biasa saja, kita bukan maksum dan kita mungkin tersalah, dan kadang-kadang kesalahan itu kecil, kadang-kadang kesalahan itu lebih besar. Itu sifat manusia.
Tapi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbut tawabin. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat. Jadi sifat ini sebenarnya dia bertentangan dengan sifat bertaubat. Sebab apa sifat bertaubat? Sifat bertaubat, seorang yang bertaubat, apakah ciri-ciri seorang yang bertaubat? Ciri-ciri seorang yang bertaubat ialah dia mengiktiraf kesalahan dia. Dia terima bahawa dia telah bersalah. Dia tahu, dia sedar dan dia mengiktiraf bahawa dia telah melakukan kesalahan. Iaitu paling kurang mengiktiraf di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya dosa yang kita lakukan itu adalah dosa peribadi. Kita iktiraf di hadapan Allah. Kita tahu dan kita mengaku kita telah bersalah, barulah kita akan meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat satu kesalahan tapi kita cuba untuk jadikannya sebagai satu yang tak salah, kita cari alasan, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha mengetahui. Jadi hindari daripada sifat cuba mencari alasan untuk membenarkan sesuatu. Ini sifat yang sangat buruk dan sifat yang sangat bahaya. Dan Bani Israel telah terjerumus ke dalam sifat yang bahaya ini. Mereka telah mengamalkan sifat yang bahaya ini dan dia sebenarnya bukan sahaja bahaya tapi dia merugikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terlupa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lalai. Mengapa kita nak macam menipu Tuhan? Mustahil kita dapat menipu Tuhan. Okey, jadi dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini, kalau kita lihat lagi, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Salah satu aktiviti mereka. Cuba lihat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liwahajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ini satu keadaan, satu tingkah laku, satu amalan ataupun perangai yang sangat pelik, yang sangat buruk. Okey, kita tengok apa yang diceritakan oleh Allah SWT di sini. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka kembali bersama kumpulan mereka, mereka berkata atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu memberitahu mereka, iaitu orang Yahudi ni, bila mereka balik ke dalam kumpulan mereka, mereka kata atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu memberitahu mereka, iaitu orang beriman. Apakah kamu, wahai geng kumpulan Yahudi ni, kumpulan yang bermuka-muka ni, apakah kamu memberitahu mereka tentang kebenaran yang Allah telah tunjukkan kepada kamu? Mengapa mereka kata macam ni? Sebab mereka sebenarnya sewaktu menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka faham, mereka sedar, mereka tahu bahawa Rasulullah SAW itu benar. Tapi mereka tunjukkan bahawa Nabi ini tidak benar. Okey. Itu. Jadi bila mereka bermuka-muka, bila mereka menunjuk bersifat munafik ini, mereka tunjukkan mereka beriman di depan orang Islam. Mereka tunjukkan mereka beriman. Okey. Jadi bila balik ke kumpulan mereka, mereka bagi tahu, mengapa pula engkau tunjukkan kebenaran yang Allah beritahu dalam hati kamu tadi itu, mengapa engkau mengakuinya di depan orang-orang beriman? Mengapa kamu buat kerja macam tu? Sebab apa mereka ni tak nak buat? Tengok alasan. Sangat pelik. Mengapa? Liuhajukum bihi inda rabbikum. Kamu tahu tak? Kalau kamu mengakui kebenaran tu di depan orang beriman, nanti hari akhirat nanti Allah akan jadikan pengakuan kamu itu sebagai hujah untuk menghukum kamu bahawa kamu telah mengaku.
Pelik sikit di sini. Macam mana? Seolah-olahnya mereka nak bagi tahu bahawa mereka nak bagi tahu sesama mereka, jangan kata Muhammad ini benar. Sebab kalau kamu kata Muhammad ini benar, sedangkan kamu sebenarnya tak beriman, Allah akan menghukum kamu di akhirat nanti. Dengan kata-kata itu Allah akan menghukum. Jadi kamu jangan tunjuk kamu mengakui kebenaran itu. Jadi sudah tentulah ini adalah satu kepercayaan yang pelik lah. Mengapa? Mereka seolah-olah tidak faham bahawa mereka sembunyi ke, mereka tak sembunyi ke. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Tetapi sifat orang yang suka untuk mencari helah dengan Tuhan, memberi alasan yang dicipta, mereka ni seolah-olah mempunyai satu keimanan ataupun satu kepercayaan bahawa Tuhan tu tidak mengetahui. Kalau kita menyerap di dalam hati kita keimanan dan kepercayaan Allah Maha mengetahui, boleh tak kita bagi alasan yang karut kepada Tuhan? Sudah tentu kita akan surrender. Kita awal-awal lagi kita sudah faham bahawa aku bagilah alasan apa pun yang tak betul. Kalau alasan tu betul tak apa. Contohnya dalam Al-Quran menyatakan keharusan makan daging khinzir ketika terlalu lapar untuk menyelamatkan nyawa. Yang itu bukan alasan yang mengarut. Tapi kadang-kadang orang suka buat alasan mengarut. Kan? Contohnya dia buat alasan duit rasuah, dia tak namakan rasuah, dia namakan duit kopi. Orang ni bagi hadiah, dia kata. Ini bukan rasuah, ini hadiah. Hadiah macam mana itu? Kalau kamu tak ada kuasa, masakan pula orang itu nak memberikan kepada kamu hadiah. Orang tu beri dalam bentuk yang banyak. Orang tu dalam bentuk dia tak mengenal, tak ada hubungan dengan awak sebagai ahli keluarga, sebagai kawan. Macam mana tiba-tiba dapat hadiah? Jadi itu adalah alasan mengarut. Orang suka buat alasan mengarut dalam membenarkan tindakan dia. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita mestilah menjadikan keimanan kita, kepercayaan kita dan keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi cukuplah alasan mengarut ni, tak payah. Sebaiknya jika kita tersalah dalam melakukan sesuatu, kita mengakui kesalahan tu. Betul, aku telah salah. Oleh itu, kita perlu untuk meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cari alasan, kita bagi alasan mengarut, sampai bila pun kita tidak akan rasa menyesal di atas perbuatan kita. Kerana kononnya pada kita ada alasan. Tapi jauh di dalam hati kita percaya bahawa alasan itu sebenarnya mengarut saja. Jadi di sini seorang yang hidup dalam situasi begini, dia akan hidup dalam persimpangan, dalam kekaburan, dalam kegelapan. Mereka percaya Allah Maha mengetahui, tapi dalam masa yang sama mereka membuat tipu muslihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah mengakhiri ayat ini dengan katanya, afala taqilu, tidakkah kamu berfikir? Bagi seorang yang berfikir, mereka tidak akan buat alasan ciptaan, alasan bodoh, alasan yang direka di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui kesilapan dan beristighfar, bertaubat adalah suatu tindakan yang rasional, yang baik, yang dilakukan oleh seorang yang berakal. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dua perkara penting dalam ayat ini. Dan tidakkah mereka itu mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi dari sudut makna ayat secara surface, kita dapat faham bahawa ayat ini menyatakan kepada kita bahawa Allah Maha mengetahui. Allah adalah Tuhan yang mengetahui perkara yang tersembunyi, perkara yang jelas dan perkara yang tersembunyi. Itu satu fakta lah. Yang kedua, ayat ini sebenarnya juga mengisyaratkan kepada
ubat ataupun penawar bagi sifat suka memberi alasan bodoh dan alasan mengarut. Sebagai seorang manusia, kita tidak maksum. Kita mungkin di kalangan orang yang suka beri alasan. Bukan mungkinlah, kan? Memang sifat itu ada dalam diri kita. Bila kita buat sesuatu, kita suka cari alasan yang membenarkan perbuatan tu. Sedangkan kita tahu pada hakikatnya benda tu tak betul. Jadi untuk menjadi penawar kepada sifat itu, untuk menolak sifat itu bukan mudah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah beri satu ubat yang sangat penting, iaitu kita mestilah menghidupkan, kita mestilah menyuburkan perasaan Allah Maha mengetahui perkara yang jelas dan perkara yang tersembunyi. Kalau kita dapat suburkan perasaan ini, kita dapat suburkan nilai ini dalam diri kita, sudah tentulah sifat buruk, suka mencari alasan, suka memberi alasan yang karut tadi itu, sedikit demi sedikit akan dapat kita hilangkan dalam diri kita. Kita beri alasan, kita beri banyak sifat-sifat negatif. Oh, sebab apa kamu tak tahu tentang perkara ni, perkara keagamaan tu agama yang saya sibuk. Saya sibuk ni sebenarnya alasan mengarut. Sebab apa? Sebab banyak lagi masa kita, banyak perkara yang kita boleh buat jika kita mahu, tapi alasan kita sibuk. Jadi kita rasa sibuk tu benar, alasan yang benar. Tapi sebenarnya tak ada. Kalau perkara yang penting, kita sudah tentu kita utamakan daripada kesibukan yang lain. Jadi sebab itulah tidak ada alasan bagi orang yang masuk Islam, tiba-tiba dia jahil tentang agama dalam perkara-perkara asas agama. Dia tidak tahu. Tuhan tidak menerima alasan tu. Sebab alasan tu mengarut sebenarnya. Sebab apa? Sebab sibuk. Sibuk adalah masa kita sangat banyak. Dan kita mempunyai ruang yang sangat lebar, sangat luas dalam memahami asas-asas agama. Adanya orang yang mengajar, ada buku, ada video, ada berbagai-bagai. Jadi itu salah satu contoh yang saya berikan. Ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh fahami dalam contoh, banyak contoh lagi, banyak keadaan lagi di mana hentikan, buang dan hindari sifat satu sifat yang sukar untuk dibuang dalam diri manusia, iaitu suka mencari alasan dan menunjukkan bahawa dia ni tidak bersalah. Okey, itu satu sikap ataupun satu sifat ataupun satu keburukan yang perlu kita hindari untuk kita mendekatkan Allah Subhanahu diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi alasan. Kalau kita tengok memanglah cari alasan satu wabak lah dalam masyarakat. Orang yang lemah, tak pandai sesuatu, dia bagi alasan ni, alasan macam-macam alasan. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celakalah bagi orang yang menulis alkitab biaydihim, dengan tangan mereka. Apa maksud orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka? Maknanya orang ini pandai. Orang ini pandai. Okey, sorry saya tertinggal satu ayat. Wa minhum ummiyun, dan di kalangan mereka, di kalangan orang Yahudi tadi itu, ni Tuhan ambil orang Yahudi sebagai contoh ya. Ini bukan bermakna kaum-kaum lain tidak mengalami keadaan yang sama, tidak berperangai dengan perangai yang sama. Kita manusia ni sebenarnya lebih kurang saja perangai kita. Orang Bani Israel ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, kita ni tak ada beza sangat. Ada baik, ada buruk. Kita berkemungkinan melakukan kebaikan, kita berkemungkinan melakukan keburukan. Ada di kalangan kita orang yang sangat baik, ada di kalangan kita orang yang lebih condong kepada buruk, ada orang di kalangan kita macam-macam.
bangsa ni bukanlah kata ada bangsa ni garanti baik, keturunan ni dia ni memang mulia. Tak ada. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bangsa ni hanya untuk lita'arafu, untuk kamu berkenalan saja. Dia bukan menjadi neraca kepada kebaikan. Tak ada. Kita jangan letakkan warna kulit, darah, keturunan sebagai satu neraca kepada kemuliaan. Tak ada. Dalam Islam tak ada perkara itu. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang hum, mereka, dan dirujuk kepada satu kumpulan, ini bukan bermaksud kumpulan itu telah termaktub untuk berperangai demikian, tetapi dia hanya mengisahkan satu peristiwa yang telah berlaku untuk diambil pengajaran. Jadi dia telah berlaku kepada bangsa itu, dia mungkin berlaku pada bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada pengecualian. Cuma kita ambil iktibar. Okey. Kedua saya sebutkan tadi, wa minhum ummiyun. Dan di kalangan mereka ada orang yang ummi. Ummi bermaksud orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tapi di sini dia lebih kepada merujuk kepada orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berpengetahuan. La ya'lamunal kitab. Mereka itu tidak mengetahui Alkitab. Kalau Bani Israel, orang Yahudi, ada Alkitab yang berupa kitab Taurat, maka nak merujuk kepada di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Yahudi ni bukan semuanya ahli kitab. Dalam erti kata mereka ni semua pandai ataupun sebagai sarjana dalam bidang agama tu, mustahil. Tidak begitu ya. Dalam satu masyarakat tu bukannya semua orang pandai semua. Ada juga golongan yang tak pandai, walaupun mereka dinamakan secara umumnya sebagai ahli kitab, iaitu orang yang diberikan kepada mereka kitab dan telah menerima agama samawi lah. Itu mereka ahli kitab. Tapi bukan semuanya ahli kitab ni semuanya ulama, faham semua, bukan. Wa minhum ummiyun. Di kalangan mereka itu ada yang tak pandai, ada yang tidak berilmu dalam ilmu apa yang mereka percaya tu. Itu normal ya. La ya'lamunal kitab. Mereka ini tidak mengetahui Alkitab. Mereka tidak faham kitab Taurat yang turunkan kepada mereka. Mereka tak tahu sangat. Illa aman. Kecuali mereka ni aman. Dia berangan-angan. Wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka itu kecuali menyangka saja. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ada orang, Tuhan cerita ada setengah orang ni, dia percaya, dia ikut sesuatu perkara bukan dengan pengetahuan. Dia tak tahu sangat. Dia ummi. Dia buta huruf. Buta huruf merujuk kepada tak faham lah. Tak tahu. La ya'lamunal kitab. Mereka tidak faham pun Alkitab. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia Alkitab ni bukannya perhiasan, bukannya sebagai satu azimat untuk dibawa saja, untuk diambil keberkatan semata-mata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Alkitab liyadabbaru ayati, supaya kamu mentadabbur, menyelami maksud dia, supaya kamu memahaminya. Itu tanggungjawab kita. Ya. Tiba-tiba ada di kalangan manusia ni, ada ahli masyarakat yang la ya'lamunal kitab, tidak memahami Alkitab, tapi mereka ikut juga ajaran yang salah tu. Sebab apa? Sebab illa aman, kecuali angan-angan saja. Apakah angan-angan yang ditanamkan dalam masyarakat Bani Israel? Antaranya angan-angan la tamassan manar illa ayyaman ma'dudah. Antaranya mereka mengatakan bahawa kita ni tidak akan masuk neraka kecuali kalau masuk pun beberapa hari saja, sebentar saja kita akan masuk syurga juga. Ini angan-angan yang ditanamkan dalam masyarakat Bani Israel, dan orang yang tak faham, mereka akan terus percaya. Mengapa ianya angan-angan?
Sebabnya pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memasukkan orang yang syirik ke dalam syurga Allah. Dan Bani Israel telah melakukan dosa-dosa syirik yang mengeluarkan mereka daripada agama tauhid. Tapi angan-angan yang disemai, yang ditanam, yang dipasak ke dalam jiwa kaum Bani Israel dan kaum Yahudi ialah mereka lah manusia mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahan, tidak akan masukkan mereka ke dalam neraka Allah. Jadi buatlah apa saja pun, buatlah perangai macam mana buruk sekalipun, kita dah jadi ahli syurga. Berhati-hati dengan angan-angan yang sering berlaku kepada orang yang tidak faham. Sebab apa? Sebab mereka tidak faham hakikatnya. Mereka buat dosa banyak, mereka menyeleweng, mereka melakukan perkara-perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Tapi dalam hati rasa baik lagi, rasa macam Tuhan sayang. Sebab apa? Bahkan kita orang beriman dengan hanya berdasarkan kepada prasangka tu. Tapi sedangkan dah buat benda syirik, sedangkan sudah buat benda yang Allah Subhanahu Taala tidak akan ampunkan, tapi masih lagi merasakan diri itu berhak mendapat dan mewarisi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan sifat ini juga ada pada diri kita yang sering merasakan bahawa kita akan terselamat daripada neraka dan kita tidak perlu lagi banyak beramal. Memang kita percaya dan ini keyakinan kita bahawa orang yang beriman akan mewarisi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tu dia mengamalkan benda yang syirik, dia percaya dengan khurafat, dia ini confirm ke dia ni akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sepatutnya dia rasa takut, dia curiga dengan keadaan dia dan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan ummi, buta huruf, bodoh, tidak berilmu, telah menghalang dia daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dikaburi dengan prasangka-prasangka kemuliaan, berada pada jalan yang benar, orang lain semua salah. Cuba kita perhatikan diri kita. Betul ke apa yang kita lakukan itu kita kena siasat? Betul ke seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada satu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada satu lagi perkara yang dapat menyelamatkan seseorang itu daripada kesesatan dan kesalahan, yang dapat mendekatkan diri dengan Allah, yang dapat menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, dapat membawa kepada hidayah. Itulah ilmu, di mana ilmu bertentangan ataupun berlawanan dengan ummi, sifat buta huruf tadi. Mereka buta huruf lalu mereka tidak mengetahui daripada Alkitab kecuali sangkaan-sangkaan. Tetapi orang yang berilmu dia akan mengenali hakikat dan dia mengetahui sesuatu itu dengan ilmu, dengan data, dengan kefahaman yang jelas. Dia bukan amani, tetapi ia keyakinan. Dia bukannya prasangka, tapi dia adalah pengetahuan yang berdasarkan kepada maklumat dan fakta. Jadi ini antara perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat kita lihat tadi, ayat 75 sampailah ayat 79 daripada surah 78 ya, daripada surah Al-Baqarah. Sangat penting untuk kita jadikan panduan. Saya doakan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat berada pada jalan hidayah, jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz
Mudah-mudahan pengisian dan perkongsian pada pagi ini menjadi satu satu renungan, satu muhasabah, satu pengajaran kepada kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menambah nilai dalam diri kita dalam usaha menjadi hamba yang berguna, hamba yang bermanfaat dalam meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua memperolehi manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz lagi pada bulan hadapan. Mudah-mudahan insyaAllah sehingga ketemu lagi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada bulan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.